مع السلامة في أماني شيخنا الله ربي ارحم ربي روحنا يا ربنا. مع السلامة في أماني شيخنا الله ربي ارحم ربي روحنا يا ربنا. يا بدرات من حاز كل كمالي ماذا يعبر عن علاك مقالي. يا بدرات من حاز كل كمالي ماذا يعبر عن علاك مقالي. مع السلامة في أماني شيخنا الله ربي ارحم ربي روحنا يا ربنا. مع أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. آمين ثم أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin, muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama sekali kita memanjat isteri syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat sama-sama kita hadir pada pagi ini dalam majlis ilmu, berniat i'tikaf juga dalam masjid ini. Mudah-mudahan kita dirahmati dan berkati oleh Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Baik, kita sambung dalam kitab Usul Tauhid, iaitu pada muka surat yang ke-16 sampai tawana. Baris yang ke-4 bermula, tidak no? Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ani wa nafa'ana bi'ulumihi wa karamihi fi darain.
bermula hukum adat ini. Baik, kita dah sebut dah pada bulan lepas kaitan dengan hukum adat. Jadi hukum adat ni adalah hukum yang benda tu kita duk tengok selalu memang lagu tu. Pasal apa kenyang? Saya makan. Kan? Pasal apa kenyang? Pasal apa kenyang? Kerana makan. Baik. Pasal apa lapar? Pasal tak makan. Jadi yang tu dia panggil hukum adat. Pasal benda tu memang duk berlaku. Memang dalam dia berlaku, teh dunia tu berlaku lagu tu. Siapa tak makan lapar. Siapa makan kenyang. Lagu tu. Baik. Hukum adat gitu. Baik, kita sambung. Nanti kita sebut dah pada bulan lepas ada empat perkara dengan hukum adat ni. Baik. Bermula hukum adat ini iaitu adat yang telah dijadikan dia oleh Allah Ta'ala bagi makhluk ini, iaitu seperti makan. Makan ni contoh, kita datangkan contoh bagi senang pada pandangan bagi dekat dengan kita makan lah. Bagi adat makan ni. Kemudian kita kaitlah dengan contoh-contoh yang lain. Pasal apa mengantuk? Pasal tak tidur gitulah. Hukum adat dia lagu tu lah. Maka dijadikan dia sebab bagi kenyang. Baik. Biasanya Allah Ta'ala dia jadikan adat, tabiat dia dah lagu tu dah. Siapa makan kenyang. Gitu. Ada orang makan banyak kenyang, ada orang makan sikit pun kenyang. Umur-umur lagu ni dia makan sikit pun kenyang lah. Kan? Kalau pihak muda-muda tu dia dia kena makan banyak baru dia nama kenyang. Kan? Baik. Tu adat. Cerita dia tak ada lagi lah adat kata kalau tak makan tak kenyang. Maknanya dia tak pernah, saya tak pernah makan tapi saya kenyang. Maknanya kalau benda tu berlaku lagu tu di luar adat dah. Kan, di luar adat. Baik. Adat dia bila makan ni kenyang. Tapi kalau orang tu makan tak kenyang, di luar adat dah. Mana hang makan sampai 5 pinggan tak kenyang-kenyang ni? Kena pergi berubat. Kena pergi cek balik kot bukan hang yang makan. Di luar adat dia panggil. Tapi adat dia bila makan kenyang. Kalau tak makan lapar. Baik gitu. Dan tiada makan dijadikan dia sebab bagi tiada kenyang. Jadi siapa yang tak makan maka tak kenyang lah. Maksud dia lapar. Baik. Dan ada makan dijadikan dia sebab bagi tiada lah lapar. Jadi bagi orang yang makan maka dia tidak akan lapar. Pasal apa yang ni jadi hukum adat? Pasal dia tikrar, pasal benda tu duk berulang berlaku dekat dalam kehidupan manusia. Kalau dalam bab makan, benda tu memang duk berlaku kat kita lagu tu. Siapa tak makan dia lapar, siapa makan dia kenyang gitu. Maka kita namakan ia sebagai hukum adat. Tapi kalau tak berlaku lagu tu, berlaku sebaliknya, maka di luar adat. Gitu. Dan tiada makan dijadikan dia sebab bagi lapar. Baik, gitulah. Dan didapati akan sekalian itu berulang-ulang pada adat jua. Pasal apa nama dia hukum adat? Pasal benda tu duk berulang jadi lagu tu. Jadi tabiat dia lagu tu. Adat dia lagu tu. Adat dia bila makan kenyang. Baik. Maka dinamakan ia sebagai hukum adat. Jadi hukum adat dia lagu tu cara dia. Artinya tiap-tiap ada kenyang dengan sebab ada makan, dan tiap-tiap tiada kenyang dengan sebab tiada makan. Demikianlah engkau kata pada yang lain daripada kenyang dan lapar dan makan dan adanya dan tiadanya. Dan bolehlah kita kaitkan dengan benda yang lain sama. Contoh tuan kita bawa main bab apa? Bab makan, kenyang, ada,
Maksud dia makan ataupun tidak gitu. Jadi kita kaitlah hukum adat yang lain seperti tidur. Kan, seperti tidur. Jadi tidur ni bagi siapa yang tidur maka hilanglah dia mengantuk. Tapi pasal apa dia mengantuk? Disebabkan kerana dia tidak tidur. Begitulah. Adanya orang tidur sikit, ada orang tidur banyak, cerita dia hilang mengantuknya gitu. Jadi kalau dia tu tak tidur, dia tak tidur, kemudian dia habaq, dia tak mengantuk, di luar adat. Bila di luar adat ni maka something wrong lah kan. Orang orang Matang Riang kata ada problem di situ kan, kerana dia di luar daripada adat. Baik, adapun dengan i'tibar akal dan syarak. Baik, kalau kita kaitkan pada akal begitulah. Kalau kita kait pada syarak mungkin dia berbeza. Bila kita nak syarah dari sudut syarak, dia mungkin beza sikitlah kalau kita bahas dengan ilmu tauhid. Maksud dia gimana? Maksud dia tak semestinya makan tu memberi bekas kepada kenyang. Sebab yang bagi bekas ni siapa dia? Allah. Yang bagi kita ni kenyang tu Allah, bukan makan tu. Tapi adat dia begitu tu tak? Bila makan tu kenyang. Tapi kita tak boleh kata bahawa dengan sebab aku makanlah aku ni kenyang. Tak. Itu kalau kita bahas dari sudut syarak, dari sudut hukum tauhid lah dia. Kan? Sebab yang memberi kenyang tu siapa? Allah. Yang memberi lena tu siapa dia? Allah. Kita ni tidur, kadang-kadang ada orang tidur tak lena pun. Tak kejap pun mata dia, kan? Kerana yang beri lena tu adalah Allah. Begitu. Baik. Tapi dari sudut akal, adat dia begitu. Adat dia siapa yang lena, maka hilanglah mengantuk dia. Macam kita hari ni bangun segar aku ni, takkan nak balun lena ikut. Kan dah lena dah 7 jam malam. Kan makna dia hilang dah lena tu. Kalau dia nak lena pun satgi qailullah lagi. Kes belah lagi, betul apa? Mungkin sebab letih badannya. Kan letih badannya. Mungkin pada waktu-waktu begini ada orang bekerja, ada orang pi berkebun dan sebagainya. Gitu. Maka bila dia letih dia lena lah Ustaz. Qailullah dia panggil kan dalam ilmu, dalam beberapa kitab-kitab tasawuf. Baik. Maka iaitu sah bersalahan antara sekaliannya itu kerana terkadang didapati akan ada makan maka tiada jadi kenyang. Ada orang yang makan tapi tak kenyang, padahal berkekalan atas laparnya, dan lapar sedia, duk lapar sedia. Ada juga yang berlaku lagu ni. Makna dia bila berlaku lagu ni maknanya dia di luar adat lah. Sebab biasanya bila makan ni kenyang. Demikianlah engkau kata pada yang lain daripadanya. Dan tiada memberi bekas ada makan itu kepada ada kenyang. Tapi kita kena ingat pada syarak, pada adat, walaupun kata makan tu kenyang, tidur tu menghilangkan mengantuk dan lena, maka dari sudut syarak kita kena faham tiada memberi bekas. Benda-benda ni tiada memberi bekas sebenarnya. Ada makan itu kepada adanya kenyang. Dengan i'tibar akal, mungkin boleh terima, tetapi dari sudut syarak dia berbeza. Dan syarak, tetapi yang memberi bekas itu Allah Ta'ala jua. Tapi sebenarnya yang memberi bekas ni apa dia? Bekas ni kesan daripada makan. Lepas makan tu adat dia kenyang. Tapi bukan makan tu pun bukan makan tu memberi bekas kepada jadinya kenyang. Hak memberi kenyang tu adalah Allah.
Kan? Hak bagi lena, hak bagi hilang mengantuk tu adalah Allah. Kita hanya lena ya, kita hanya tidur ya. Ada orang tidur tapi tak kejap-kejap mata. Kan? Ada orang makan tak kenyang. Jadi hak yang ni di luar adat. Kan? Tetapi dari sudut syarak kita kena faham bahawa semuanya itu adalah datangnya daripada Allah, kerana yang memberi bekas tu Allah. Kan? Yang memberi bekas tu Allah. Api adatnya membakar. Yang ni kita bersyarah lah itu kan. Adat dia lah. Adat api itu membakar. Bila dia menyala, maka dia boleh bakar apa saja. Jadi kita tak boleh kata dari sudut adat lagu tu lah. Pasal apa? Pasal dia berulang-ulang kita duk nampak lagu tu. Bila nampak api dia membakar. Bila nampak api dia membakar. Maka kita kata adat dia lagu tu lah. Adat dia api tu membakar. Pasal benda tu kita duk tengok tikrar berulang-ulang lagu tu. Kan berulang-ulang lagu tu bila api ni bakar. Tetapi dari sudut adat boleh kita kata lagu tu. Tapi dari sudut syarak kita katakan yang memberi, memang adat api itu membakar, tetapi yang memberi bekas kepada bakar itu ialah Allah. Sebab berlaku kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dibakar tetapi tidak terbakar, tidak memberi bekas kepada Nabi Ibrahim. Sepatutnya Nabi Ibrahim matilah kan, kerana dia dibakar, sebab adat api itu membakar. Tapi pasal apa Nabi Ibrahim tak mati? Pasal apa Nabi Ibrahim tak terbakar? Kerana di luar adat. Jadi kita katakan bahawa walaupun adat dia begitu, tetapi dari sudut hukum syarak, maka kita katakan bahawa yang memberi bekas itu sebenarnya datang daripada Allah. Kalau Allah Ta'ala berkehendak untuk dia terbakar, terbakar lah. Kalau kehendak Allah Ta'ala dia tak terbakar, tak terbakar. Begitu. Baik, kemudian maka barang siapa mengiktikad akan memberi bekas ada makan itu kepada kenyang pada akal dan syarak, maka iaitu kafir ia. Kafir makna dia rosak iman kita. Rosak iman kita kerana kita katakan makan itulah yang bagi kenyang. Padahal yang bagi makan tu pun Allah, yang bagi kenyang tu pun Allah. Aku tak perlulah Allah, Tuhan ni, aku ni boleh kenyang dengan makan. Ini dia makan. Jadi maka dia menganggapkan perkara itu datangnya daripada qudrat dia, daripada usaha dia. Tak bolehlah. Kan? Melainkan perkara itu boleh merosakkan iman dia. Jadi kita katakan bahawa ianya adalah datang daripada Allah kerana yang memberi bekas itu Allah. Dan jika diiktikad akan memberi bekas itu dengan iktibar adat jua, tiada pada akal dan syarak, maka iaitulah yang ditentukan dengan hukum ini pada agama Islam. Kalau dia hanya kata adat dia begitulah, kan? Okey lagi lah. Adat dia begitu. Adat dia bila makan ni kenyang. Adat dia kita kata dari sudut adat. Tapi kalau kita kata memang tak ada kena-mengena dengan Tuhan, memang kalau makan ni hang confirm kenyang lah. Tak ada kena-mengena Tuhan nak bagi hang kenyang ke, Tuhan nak bagi hang lapar. Yang ni merosakkan iman. Tapi kalau dia kata lah, pilah makan, adat makan tu kenyang. Okey, tak apa. Kan tak ada masalah. Kerana dia percaya pada hukum adat. Tapi sebenarnya yang memberi kenyang itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, habis perkara yang kedua daripada hukum adat. Baik. Habis yang ketiga, kita masuk yang ketiga pula. Yang ketiga, dan ada pun makna hukum. Ni kita sambung apa dah ni? Kalau ingat adik, hukum Islam dah. Hukum Islam tu ada tiga bahagi. Kita dah syarah dah pertama, yang kedua. Pertama apa dia? Hukum akal. Kita hurai panjang dah itu. Yang keduanya kita baru habis hukum adat tadi. Okey, baik. Yang ketiga hukum syarak. Yang ketiga pembahagian hukum ni ada tiga. Yang ketiga adalah hukum syarak. Baik. Qala musannif, kata tuan kitab, dan ada pun makna hukum.
pada sekira-kira hukum yang ketiga, iaitu hukum syarak. Maka iaitu, baik, kita tengok hukum syarak ni apa dia. Baik, kata tuan kita, hukum syarak tu apa dia? Khitabullah ta'ala al-muta'allaqu bi af'alil mukallafina bit talabi awil ibahati awil wad'i lahuma. Baik, habis. Itu makna hukum syarak. Artinya, titah Allah Ta'ala, hukum syarak ada apa dia? Iaitulah titah Allah Ta'ala yang bergantung ia dengan segala perbuatan mukallaf. Jadi titah Allah Ta'ala ni yang mana dia tu ditujukan kepada siapa? Perbuatan mukallaf. Siapa mukallaf? Manusia. Jin dan manusia lah. Kan? Sebab hukum Islam ni datang kepada jin dan manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kan? Dan tidaklah aku jadikan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan diri. Baik. Jadi kita bicara dalam hukum, dalam bangsa kita lah, bangsa manusia. Baik. Jadi tiap-tiap titah hukum syarak tu, tiap-tiap titah ni suruhan Allah, yang mana dia itu ditujukan kepada segala perbuatan makhluk dia. Kita lah hak nama mukallaf. Makhluk dia tu, binatang pun makhluk, tumbuh-tumbuhan pun makhluk, tapi makhluk hak yang Allah Ta'ala tujukan tu pada siapa? Perbuatan mukallaf. Perbuatan mukallaf. Perbuatan mukallaf tu siapa dia? Kita, manusia yang mempunyai syarat-syarat mukallaf. Syarat-syarat mukallaf pun dah sebut dah sebelum ni. Ada berapa? Ada 4. Syarat-syarat mukallaf ni ada 4. Pertama apa dia? Pertamanya berakal. Pertamanya berakal. Yang kedua, tu mukallaf kita nak saya rasa sebut dah sebelum ni. Pertamanya apa dia? Berakal. Yang kedua, baligh. Baligh. Pertama berakal. Kalau orang gila, mukallaf tak? Orang gila tak mukallaf. Kalau akal dia tak sempurna, dia tak gila tapi akal dia tak sempurna. Seperti orang yang ditimpa penyakit yang dia tak boleh guna otak dia tu, kan? Sejak dia kecil ke, kan? Biasanya kalau di kalangan masyarakat orang Melayu kita ni, bila anak kecil-kecil dia kena demam panas, kan, kemudian rosak dia punya otak dia, kan? Tu apa nama? Dia dikira sebagai tiada akal. Maksudnya akal yang tak sempurna. Kan? Bila dia ditimpa otak dia tak fungsi dengan baik. Yang tu dia tidak mukallaf lah, kerana dia tak ikut syarat. Dia tak ikut mukallaf. Pertama apa dia? Pertama, dia mesti berakal. Dia mesti berakal yang waras. Supaya kita ni lah. Kan? Otak boleh pakai. Yang kedua apa dia? Yang kedua baligh, tadi saya sebut. Baligh. Baligh ni iaitulah cukup umur. Cukup umur, sampai padanya cukup umur. Cukup umur bagi orang lelaki-lelaki, orang perempuan ni beza. Cukup umur bagi orang perempuan datang haid. Cukup umur bagi orang lelaki-lelaki keluar mani. Bezalah. Adapun wanita datang haid ni lebih awal berbanding orang lelaki-lelaki keluar mani. Bezalah. Baik. Itu dia panggil baligh. Jadi maknanya kalau dia tak cukup umur, dia tak baligh lagi, dia tak mukallaf lah. Macam budak-budak anak kita, cucu kita tu, kan? Ni tak ada dah ni, anak umur baligh belakang ni cucu. Dia kata.
Cucu-cucu ni maknanya ada cucu-cucu cik-cik sekolah rendah apa semua ni, hak sekolah rendah lah, hak sekolah menengah ni beliau mereka dah. Kan? Cucu hak sekolah rendah ni dia masih tak cukup umur. Jadi dia tak mukallaf lagi. Tapi kita jangan biar dia, kena didik. Kena didik dah daripada awal. Baik. Yang tu yang kedua. Syarat ketiga mukallaf dia. Syarat ketiga mukallaf sejahtera dia. Apa dia? Daripada buta dan pekak. Dia tak sekali. Buta dan pekak tak sekali. Tapi kalau dia buta saja, dia tak pekak, dia mukallaf. Ataupun kalau dia pekak saja, tapi dia tak buta, dia mukallaf. Tapi kalau dua-dua duduk kat dia, buta dengan buta dengan pekak sekali duduk kat dia, ini tak mukallaf. Pasal apa tak mukallaf? Pasal tiada sampai padanya ajaran. Kita nak ajak kat dia, kita tak boleh. Ada orang ni, payah nak jumpa, tapi kalau ada payah nak jumpa buta dan pekak ni sekali, tapi kalau ada, dia tak mukallaf. Biasa yang ada dalam masyarakat kita ni, dia buta sahaja, tapi dia tak pekak, kan? Ataupun mungkin dia pekak. Biasanya masyarakat kita ni kalau dia pekak sekali bisu, kan? Pekak-pekak biasa tu, yang tu sejahtera naknya. Dia terpaksa pakai binatang apa tu, dalam telinga tu, kan? Bila mai berusia pun kadang-kadang dia telinga dia mula kurang, bubuh binatang tu. Yang tu bukan pekak, yang tu uzur. Hak ni pekak pada awal lagi tu. Pekak ni. Kalau pekak saja tapi tak buta, dia masih boleh menerima ajaran. Maknanya kalau kita ajak dia boleh. Orang buta lagi boleh. Kita cerita kat dia, kita boleh tunjuk kat dia dengan perbuatan. Ni rokok lagu ni. Dia pun bentuk dia. Ni lagu ni, tunduk, hang tunduk. Dia tak nampak, tapi dia boleh terima ajaran kita. Tapi kalau dia buta dan pekak sekali, macam mana nak ajak? Orang lah tak buta, tak pekak pun pekak juga. Jadi gimana? Payah nak ajak, nak terima ajaran. Kita nak syarah kat dia lagu ni, dia tak dengar. Kita nak tunjuk, dia tak nampak. Maka dia tidak mukallaf. Dia tidak mukallaf lah. Maknanya dia tidak menerima ajaran. Dia tak payah. Dia terlepas daripada hukum. Dia tak mukallaf. Yang keempat apa dia? Sampai dakwah Islam kat dia. Tempat tu sampai Islam. Gitu. Baik. Itu syarat mukallaf. Ada 4 lah. Jadi kita ni mukallaf lagi ni. Mukallaf berkurun lah. Jadi mukallaf ni perbuatan mukallaf ni perbuatan siapa? Perbuatan manusia, iaitulah perbuatan manusia yang cukup syarat 4 tadi tu. Orang kafir mukallaf tak? Saya sebut dah dulu ni. Orang kafir mukallaf tak? Mukallaf. Dia mukallaf. Tapi disebabkan dia kufur, jadi apa yang dia nak buat benda ni tak diterima, tapi dia tetap dosa. Sehinggalah dia beriman. Sehinggalah dia beriman. Maka barulah diterima amal ibadatnya, dosa dicatat pahalanya. Selagi dia tak beriman, maka dicatatlah padanya dosa. Tapi dia mukallaf tak? Dia mukallaf. Kan? Sebab Allah Ta'ala kata Islam ni bukan main kepada untuk orang Islam. Islam ni main untuk manusia. Bila manusia ni tak kira lah siapa, hang bangsa apa ke, hang kulit apa ke, hang duk tang mana ke, hang bahasa apa ke, makna hang kena terima Islam. Sebab seruan Islam ni untuk manusia. Ya ayyuhan nasu'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Allah Ta'ala tak kata wahai sekalian orang Islam. Dah ada orang Islam nak panggil apa lagi. Tapi Allah Ta'ala panggil ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Tak kira lah siapa hang. Maka Islam ni datang kepada semua manusia. Jadi hukum yang kita belajar ni hari ni adalah hukum yang mereka pun kena tahu juga. Kalau hang tak beriman, maknanya
teruslah dia tu berada di dalam mukallaf yang berdosa. Tapi kita alhamdulillah Allah Ta'ala bagi hidayah pada kita, Allah Ta'ala bagi Islam pada kita, kita mukallaf yang beriman. Baik. Jadi hukum syarak tu tiap-tiap perintah Allah yang ditujukan kepada siapa? Kepada segala perbuatan mukallaf. Dengan dituntut perbuatan. Maka dituntut perbuatan ni maksud dia Allah tuntut pada kita supaya kita kena buat. Supaya kita kena buat. Dengan dituntut perbuatan suatu perbuatan, dan ada benda yang Allah Ta'ala tuntut kita buat itu ada dua jenis. Satu apa dia? Dituntut buat. Benda tu kena buat. Benda tu kena buat. Dia panggil talab. Dia panggil dituntut. Bitalabi dia panggil kan. Bitalabi. Benda tu dituntut kena buat. Benda tu mau tak mau hang kena buat. Seperti hukum bila Allah Ta'ala kata hang kena solat, maka itu hukum yang kena buat. Siapa kena buat? Mukallaf. Mukallaf. Baik. Atau dituntut tinggal. Yang kedua. Itu yang kedua. Apa lagi titah Allah Ta'ala selain yang disuruh dituntut buat? Satu lagi, tuntut tinggal. Ada benda yang Allah Ta'ala suruh kita buat, yang Allah Ta'ala suruh kita buat, iaitulah tuntut tinggal. Allah Ta'ala suruh kita tinggal benda tu. Pasal apa? Pasal perkara itu adalah perkara yang dilarang. Perkara yang dilarang. Jadi Islam ni Allah Ta'ala buat mai, ada benda yang dia suruh buat, ada benda yang tak boleh buat. Atau dituntut tinggal akan dia. Jadi benda tu dituntut tinggal akan dia. Talab itu ada dua jenis dah, Tengok balik, tengok pada makna pengertian hak atas tu. Bitalabi tu kan, khitabullah Ta'ala al-muta'allaqu bi af'alil mukallafina bitalabi. Bitalabi itulah ada dua. Satu talab tuntut al-awamir, satu lagi talab tuntut an-nawahi. An-nawahi ni apa dia? Yang dilarang, yang ditegah. Jadi ada tuntut buat, ada tuntut tegah. Tuntut buat seperti solat, tuntut tinggal seperti mencuri. Jadi tu hukum syarak. Ni kita ada bicara tentang hukum syarak. Hak tu hukum syarak. Baik, lagi apa dia? Awil ibahati. Sambung makna dia. Atau dengan mengharuskan. Al-ibahah tu benda harus. Hukum syarak ni juga ada perkara-perkara yang diharuskan. Maknanya apa buatlah lagi mana benda tu tak ada apa, tak memberi kesan apa. Tak memberi kesan apa. Awil ibahah, benda tu harus buat je lah, tak ada masalah. Tak ada masalah. Nak pakai jam harus kan, pakai jam ni harus ya kan. Tak mau pakai tak apa. Tak mau pakai jam tak apa, tak apa tak berdosa. Tak berdosa, dia tak ada hukum. Nak pakai, tak mau pakai sudah. Kan. Jadi tu harus. Jadi maknanya ada dalam kehidupan kita ni Allah Ta'ala letakkan perkara harus. Buatlah. Jangan duk tanya. Lagi mana benda tu tak ada hukum, tak payah tanya. Sebab tu di zaman Nabi, kan, Nabi tegur para sahabat, jangan duk banyak sangat tanya, takut nanti buat main hukum. Nanti Allah Ta'ala turun hukum. Macam-macam hukum lagi hampa tak boleh nak buat. Sebab zaman tu zaman wahyu. Kan, jadi Nabi pesan kat sahabat, jangan banyak tanya benda-benda hak yang benda tu tak sulit, hampa buatlah. Lagi mana hampa boleh buat, benda tu tak berlanggar dengan hukum, maka jangan duk banyak tanya. Satgi jadi serupa Bani Israel. Kan, Bani Israel Allah Ta'ala suruh sembelih lembu ya, sudahlah. Dia banyak tanya. Lembu tu jantan ke betina? Warna apa? Haru.
Kan, dia banyak tanya. Lah kali bila banyak tanya, benda hak harus, benda hak mudah, jadi apa? Jadi payah apa pasal hang pergi tanya. Kan, pasal hang pergi tanya. Jadi akhirnya asalnya Allah Taala suruh sembelih lembu ya. Tak payahlah hang nak hang tanya pula lembu jantan ke lembu betina ke lembu bapak ke lembu anak ke. Tak payah dia tanya. Piduk tanya. Jadi dalam kehidupan kita ni ada perkara yang harus. Ada harus. Dia tak rawit dengan hukum. Kita buat pun tak memberi kesan kepada hukum. Dosa ke? Dapat pahala ke? Tak. Jadi benda tu buatlah. Jadi benda tu pun juga disebut hukum. Walaupun dia harus, tapi hukum. No? Kemudian awil wad'i lahuma, atau perbuatan yang dihantar bagi keduanya. Jadi apa-apa yang berkait dengan hak tadilah talab dengan ibahah tadi. Yang ini kita sebut hak bawah tu. Awil wad'i itu hukum wad'i. Hukum wad'i. Hukum wad'i ni yang menentukan sesuatu hukum, yang menentukan hukum ni. Pasal apa benda tu jadi wajib? Hukum wad'i kan? Hukum wad'i. Yang kita sebut bawah, hukum wad'i. Pasal apa wajib? Maaf. Semayang tu wajib dah? Tidak. Semayang tu wajib dah. Contoh ni. Contoh kita ambil apa? Lehok. Hukum wad'i ni hukum lehok. Kita tahu dah semayang lehok ni wajib. Kan? Tapi masalah wajib tak? Ni masalah ni. Pukul apa lah ni? Pukul 9.45. Lehok wajib tak masalah? Tak wajib lagi. Zuhur berapa hari bulan ni? 19 hari bulan pukul 9.45. Waktu zuhur tak wajib lagi sembahyang. Jadi makna kata boleh duduk melenggak no? Sagi mai pukul 1.05 wajib tak zuhur? Wajib zuhur. Kita tahu dah zuhur tu wajib. Kan? Tapi masalah tak wajib lagi. Boleh lagi nak lagi habis mengaji tinggal ke roti canai tang itu. Pasal tak wajib lagi sembahyang lehok. Tapi sehari masuk 1.05 jadi wajib. Pasal apa masuk? Pasal apa wajib? Pasal masuk waktu. Yang tu dipanggil hukum wad'i. Sebab menjadikan dia wajib. Masalah tak wajib. Tapi bila masuk waktu, masuk waktu tu jadi sebab kepada masuknya waktu. Bila masuk waktu tu adalah syarat wajib solat. Nanti kita simbang, nanti kita syarah panjang lebar lagi. Nantilah banyak muka surat apa tahu. Baik. Okey, baik, itu maksud awil wad'i lahuma. Yang menentukan perbuatan yang menentukan akan hukum hak tadi tu. Hukum hak talab tu ada wajib, ada yang hak, ada perkara yang diperintah, ada perkara yang dilarang. Pasal apa dilarang? Pasal apa Allah Taala mengharamkan kita mencuri? Kerana di sana ada manik. Manik tu ada dalam hukum wad'i lah, nanti kita syarah. Kerana mengambil hak orang itu adalah dilarang. Mencuri itu ambil hak orang. Kan? Ambil hak orang ni dilarang. Baik. Maka jadilah hukumnya haram. Kita tahu dah mencuri itu haram. Tapi pasal apa dia jadi haram? Yang itu dipanggil hukum wad'i. Iaitulah hukum wad'i ini yang menentukan hak talab dengan ibahah tadi tu. Ibahah tu tak apa dah. Hak talab tadilah. Talab tu yang disuruh dan yang dilarang. Baik. Itu maksud ataupun itulah makna hukum syarak. Hukum syarak ni iaitulah hukum yang telah ditentukan oleh Allah yang berkait dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Kemudian bermula barang yang masuk di dalam tuntut perbuatan. Baik, tuntut buat ni iaitu dua bahagi. Yang dituntut buat ni ada dua. Yang dituntut buat ni ada dua. Apa dia? Pertamanya wajib. Pertama dia wajib. Baik, nanti kita syarah apa dia tu wajib.
Baik, pertama wajib. Jadi wajib ni maksud dia apa dia? Wajib ni makna dia kena buat lagu mana pun. Kan? Wajib ni kena buat lagu mana pun. Jadi tak boleh kita tinggal. Benda wajib ni boleh kita tinggal sekiranya ada nas yang melarang, tak apa. Ataupun ada nas yang menggugurkan dia wajib, tak apa. No? Seperti orang perempuan, ni dalam, nanti ada dalam bab wadai. Pasal apa orang perempuan tu dia tak wajib sembahyang, dia main habaq kita habaq kat anak perempuan, sembahyang. Lepas tu dia kata, cik tadi sembahyang mak. Pasal apa? Kita tahu dah. Kan? Ada perkara yang menghalang. Kan? Tapi dia wajib tak sembahyang. Dia wajib sembahyang, tapi masa tu ada perkara manik, ada perkara yang menghalang dia sembahyang. Seperti datangnya haid ataupun nifas. Baik. Keduanya sunat, mandub dia dalam bahasa ni, dia setengah ulama dia tulis mandub. Keduanya sunat. Sunat ni perkara yang diberi pilih untuk melakukannya ataupun sebaliknya. Maknanya kita boleh buat ataupun kita tak membuat. Tapi dia termasuk dalam bab talab, dituntut untuk kita buat. Walaupun dia sunat, maka dituntut kita buat. Tapi kalau wajib, dituntut, mau tak mau hang kena buat. Kalau sunat, dituntut untuk kita buat secara pilihan. Kan? Nak sembahyang duha ke tak mau sembahyang? Kan? Pilihan. Sunat, pasal dia sunat. Jadi siapa yang nak sembahyang, silakan. Siapa tak mau sembahyang, maka jangan kita kecam dia. Apa hang ni? Kita pergi kata kat dia kita. Padahal benda tu sunat. Tapi bagi orang mukmin, maka dia akan melakukannya. Kerana sunat pun dapat pahala. Baik. Yang tu dia panggil wajib, yang tu dia panggil sunat. Nanti kita tengok syarah makna wajib tu apa, sunat tu maksud apa. Kita sebut dulu asas-asas mukadimah ni dulu. Kemudian had dua ni dia panggil tuntut buat. Hukum syarak dia panggil tuntut buat, iaitu wajib, yang kedua sunat. Baik, terus. Dan barang yang masuk di dalamnya tuntut tinggal itu dua bahagi pula. Baik. Yang kedua dia panggil tuntut tinggal. Tuntut tinggal pun juga ada dua hukum. Apa dia? Pertamanya haram. No? Tuntut tinggal, yang pertama dia haram. Jadi haram ni lagu mana pun kena khetiak supaya jangan buat benda haram. Pasal apa? Pasal dia tuntut tinggal. Jangan buat. Dah haram ni. Keduanya makruh. Walaupun buat tak mendapat dosa, tetapi dia dituntut untuk tinggal. Jangan duk buat benda makruh ni, kerak sangat. Kan? Walaupun dia tak dapat dosa, tapi makruh ni perkara yang dibenci oleh Allah. Allah Ta'ala benci benda ni. Jadi jangan buat benda makruh. Ada banyak perkara-perkara yang berkait dengan hukum makruh. Jadi jangan duk buat. Kan? Jangan duk kerak buat benda tersebut, kerana dia termasuk dalam pembahagian tuntut tinggal. Tuntut tinggal ni maksud dia jangan duk buat. Baik, jadi dua juga. Jadi berapa dah hukum ni tu? Ada 4. Okey, ada 4. Kemudian dan barang yang harus 1. Kemudian ditambah satu lagi had tadi itulah al-ibahah. Al-ibahah tu harus. Harus saya sebut tadi tu. Dia tak ada berkait dengan hukum hakam, tetapi dia berkait dengan perbuatan kita. Dia berkait dengan perbuatan kita, tetapi dia tidak berkait dengan hukum talak tadi. Dia tak berkait dengan disuruh dan dilarang. Jadi satu saja, iaitulah harus. Jadi tambah lagi satu. Jadi berapa semua?
5. Jadi hukum syarak ada berapa? 5. No, hukum syarak dia panggil ada 5. Setengah ulama dia kata hukum ni dia tak panggil hukum syarak, dia panggil hukum taklifi. Dia panggil hukum taklifi. Kalau orang tanya kata hukum syarak ada berapa? 5. Ataupun kata orang tanya hukum taklifi ada berapa? 5. Apa dia? Hak 5 tadi. Apa dia? Wajib, sunat, haram, makruh dan harus. Jadi 5 lah. Kita duk bergoi ni, kita duk bergoi dengan 5 hukum ni lah. Kita duk ketemu dalam hidup kita, duk jumpa 5 hukum ni lah. Sekali jumpa benda wajib, sekali jumpa benda sunat, sekali jumpa benda haram, sekali jumpa benda makruh, sekali jumpa harus. Harus ni dalam kehidupan kita. No. Harus ni banyak lah. No. Harus ni benda yang tak ada kait apa. Nak main naik motor ke nak main naik basikal? Tu harus. Boleh je pilih nak naik apa. Nak main berjalan punya nak naik apa. Tapi bila nak main mengaji tu jadi wajib. Pasal mengaji tu wajib. Baik. Habis. Yang tu hukum taklifi. Maka jadilah jumlah yang tersebut itu 5 perkara. Jadi semua 5 lah. Yang dinamakan dia hukum taklifi. Yang itulah dia panggil hukum taklifi. Baik, habis. Dan bermula barang yang masuk di dalam katanya perbuatan yang dihantar bagi keduanya, iaitu 5 perkara pula yang dinamakan dia hukum wad'i. Baik. Ada satu lagi hukum dalam hukum syarak ni, dia panggil hukum wad'i. Jadi hukum syarak ni ada dua cabang lah. Ada 2 bahagi. Satu dia panggil hukum taklifi, satu lagi dia panggil hukum wad'i. Okey. Hukum wad'i ni apa dia? Kalau hukum taklifi, iaitulah hukum yang menentukan sesuatu perbuatan. No? Kalau hukum wad'i, hukum taklifi sesuatu perkara yang ditentukan hukum. Benda tu jadi hukum dah. Bila Allah Ta'ala kata semayang tu wajib. Bila Allah Ta'ala kata mencuri tu haram. Baik. Yang tu yang telah ditentukan. Hukum taklifi ni adalah hukum yang telah ditentukan. Kalau hukum wad'i, iaitulah perkara yang menentukan hukum. Pasal apa dia jadi wajib? Yang tu dia panggil hukum wad'i. Pasal apa dia jadi haram? Kadang-kadang kita duk tanya orang kan, pasal apa wajib ni? Kan? Pasal apa haram ni? Kan? Jadi nak tahu benda tu wajib lagu mana, maka lihatlah pada hukum wad'i. Kerana hukum wad'i hukum yang menentukan perbuatan tu. No? Baik. Tak apa, saya kita tengok faham lagi. Mana dia? Iaitu 5. Ada 5 juga. Kalau hukum taklifi ada 5, hukum wad'i pun ada 5. Apa dia? Iaitu hukum wad'i apa dia yang 5 tu? Iaitu pertama sebab. Pertamanya sebab. No? Tiap-tiap hukum tu mesti ada sebab. No? Kemudian dan syarat yang keduanya syarat. Tiap-tiap hukum tu mesti ada syarat. Pasal apa sembahyang lohok? Pasal dah syarat dia masuk waktu. Kan? Jadi dia menentukan hukum wad'i ni, dia menentukan hukum tadi tu. No? Yang ketiga apa dia? Dan mani'. Mani' ni iaitulah yang menghalang hukum tu berlaku. Contoh tadilah, haid adalah mani' kepada wanita itu melakukan solat ataupun melakukan ibadah. Itu contoh.
Dia panggil mani' yang ketiga. Yang keempat, dan sah. Hukum wad'i yang keempat, sah. Menentukan hukum tu sah ke tidak sah. Kalau dia semayang lehok pukul 12.30, sah tak? Tiada sah. Walaupun dia semayang betul, takbirnya, rokoknya, cukup syarat. Saya syarat cakap buat cantik elok mayang baca elok muah-muah. Yang masalahnya mayang pukul 12.30 baru. Jadi magu mana nak sah. Tapi kalau dia semayang tu sah, ke 1-5 minit masuk semayang sah. Walaupun dia semayang seorang-seorang, sah. Masuk waktu sah. Kan? Sah. Jadi menentukan hukum tu sah. Jadi yang hukum yang keempat tu sah, dia panggil, dia termasuk dalam hukum wad'i. Dan batal. Dan batal ni menentukan hukum tu batal. Contoh dia lah kan, dia semayang elok dah, pukul 1.05 minit masuk, pukul 1.06 minit dia semayang dah lehok. Dia baca pun cantik, dia jaga rukun elok apa semua ni kan, masuk waktu pun betul dah. Tapi masalahnya dia pitala kiblat tangling. Orang mayang tang sini, dia pitala tang situ. Jadi hukum tu sah ke atau batal? Batal. Menentukan hukum tu mayang tapi tak sah, batal. Tapi batal. Pasal apa? Pasal mayang tidak mengikut syarat. Syarat dia mesti menghadap kepada kiblat, tapi pitala ke tempat yang lain. Jadi, kalau dia ijtihad sah. Kalau dia ijtihad sah. Baik. Kalau dia mimbalun saja tanpa ijtihad tak sah. Dia mesti ijtihad. Contoh dia sesat dalam hutan, dia ijtihad. Ijtihad ni bukan dia menghantam ijtihad ni dia mesti tengok juga. Dia mesti tengok juga. Okey. Pokok ni banyak condong belah ni dia tahu dah. Orang hutan ni kalau dia pandai, dia tengok pokok condong tang mana pun dia tahu dah matahari naik kot mana, tenggelam kot mana. Ataupun dia tengok lumut naik kot belah mana. Biasa lemut dia naik kot belah lembap. Tidak. Maka dia tahu dah matahari naik kot belah mana, matahari tenggelam kot belah mana. Dia tengok lumut pun dia tahu dah. Maka dia tala, okey, itu antara ijtihad. Maka dia sembahyang. Dia ijtihad je. Tiba-tiba esok tu barulah dia jumpa ranger hutan. Kemudian ranger hutan mayang habaq tala kat belah sini. Tapi dia dah ijtihad, hak semalam dia kena qada tak perlu qada. Kerana dia dah berijtihad. Tapi kalau dia mimbalun lagi gitu saja, dia kena qada. Mana lagi? Okey, baik, sah batal. Baik, habis. Jadi dalam hukum wad'i pun ada 5 lah. Sebab, syarat, mani', sah dan batal. Jadi hukum wad'i ni menentukan hukum taklifi tu. Pasal apa semayang tu wajib? Kalau hukum taklifi, dia telah ditentukan hukum. Siapa pun tak boleh, hukum taklifi ni siapa pun tak boleh ubah. Kerana dia telah ditentukan. Ditentukan oleh Allah. Bila semayang tu wajib, tak ada siapa yang boleh main pandai-pandai kata semayang tak apa. Tak boleh. Pasal apa? Dia hukum taklifi, hukum yang telah ditentukan oleh Allah. Kalau hukum wad'i, hukum yang menentukan. Pasal apa dia jadi wajib? Hukum tu dah ada dah. Allah Ta'ala dah buat dah. Tapi kita nak tahu pasal apa jadi wajib. Mungkin maka dilihat pada sebab, dilihat pada syarat dan sebagainya. Yang 5 tadi itulah. Baik, habis. Yang dihantar akan dia bagi hukum taklifi. Yang dihantar tu maksud dia yang ditujukan kepada hukum taklifi. Jadi hukum wad'i ni dia duk syarah tentang hukum taklifi lah.
Yang 5 dahulu. Yang 5 dahulu, hak tadi tu, hak yang 5 atas tu lah wajib, sunat, makruh, haram dan hak harus, hak taklifi itu. Baik. Iaitu wajib, sunat, haram, makruh, harus. Maka jika dipukal akan hukum taklifi yang 5 pada hukum wad'i yang 5, maka jadilah 25. 25 tu maksud dia apa? Setiap sabab dibahagi kepada, tengok pada sebab apa dia wajib, sebab apa dia sunat, sebab apa dia haram, sebab apa dia makruh, sebab apa dia harus. Itu baru tengok pada sebab, tengok pada manik pula, tengok pada syarat pula, tengok pada sah pula, kali dengan 5, mana dah jadi 25 kesemuanya. Bilangan hukum syarak atas jalan ijmal, atas jalan ijmal ni secara pukal lah. Secara pukal, secara orang kata apa, secara rawak, secara ringkas untuk kita faham akan yang demikian itu. Baik. Jadi maknanya ada 10 lah hukum. 10 perkara yang berkait dengan hukum taklifi. 5 perkara yang berkait dengan hukum taklifi dan 5 perkara hukum yang berkait dengan hukum wad'i. Baik. Adapun bilangan, baca sikit lagi ya. Saya nak berhenti tengah sini. Bulan depan kita masuk huraian hukum taklifi. Adapun bilangan segala masalah yang 25 di dalam 25 itu dengan sekira-kira tafsilnya, maka kita akan syarah secara tafsil. Tafsil ini secara terperinci, iaitu tiada terhingga. Tapi tuan kita kata kalau nak cerita secara tafsil ni tak sebenarnya tak boleh, tak tebal ni lah kitab dah. Tebal lagi lah kitab dah. Kan? Tapi tuan kita kata aku syarahkan secara ijmal. Ijmal ni secara ringkas. Sebab tu mengaji tu kena berterusan. Tak semestinya habis mengaji kitab ni habis kemudian kita pun lena. Kan tak boleh. Kena mengaji. Sebab hukum ni ilmu Islam ni luas. Ilmu agama ni luas, kena mengaji. Baru kita faham, insya-Allah. Baik, jadi kata tuan kita, maka iaitu tiada terhingga banyaknya. Kalau nak syarah panjang lebar panjang menjela. Baik, jadi itu adalah disebut oleh tuan kita syahdan, maka bahawasanya hamba hendak mendatangkan akan makna hukum taklifi yang 5 dan hukum wad'i yang 5 dengan ikhtisar, dengan ringkas. Jadi tuan kitab kata, aku hanya syarah dalam kitab ni hak ringkas saja. Apa dia? 5 hukum yang berkait dengan taklifi dan 5 hukum yang berkait dengan hukum wad'i yang ringkas sebagai muqaddimah di dalam belajar ilmu tauhid, supaya kita faham. Jadi kalau nak lagi, maksud dia tuan kitab nak habaq apa? Maksudnya kalau hampa habis baca kitab ni, cari lagi kitab yang lain supaya boleh disyarah dengan panjang lebar. Habis berhenti di situ, bermula makna wajib. Yang ni kita sambung pada bulan depan. Tuan kitab menghuraikan makna apa? Satu-satu. Wajib tu apa? Sunat tu apa? Haram tu apa? InsyaAllah kita tengok makna dia kemudian daripada ni, insyaAllah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Aqulu qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفارقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم افتح علينا باب كل خير كما فتحته على الأنبيائك وأوليائك على عبادك الصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا
كمالي ماذا يعبر عن علاك مقالي يا بدرات من حاز كل كمالي ماذا يعبر عن علاك مقالي مع السلامة في أماني شيخنا الله ربي ارحم ربي روحنا يا ربنا مع السلامة في أماني شيخنا الله ربي ارحم ربي روحنا يا ربنا صلى عليك الله ربي دائما أبدا مع الإبكار والأصال صلى عليك الله ربي دائما أبدا مع الإبكار والأصال مع السلامة في